Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Hafsin menyatakan, tidak ada jalan yang lebih cepat ke arah kerosakan kecuali jalan orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, kerana tidak tunduknya kepada Tuhan adalah jalan menuju kekafiran. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, saya tahu bahawa tidak sedikit pun kebaikan dapat ditemukan dan suatu perbuatan yang saya lakukan selama saya berharap diberi pahala kerananya. As-Sari berpendapat, waspadalah terhadap orang-orang yang suka berjiran dengan orang kaya, pembaca-pembaca Al-Quran yang sering mengunjungi pasar, dan ulama-ulama yang mendekati penguasa. Zunnun Al-Misri menyatakan, kerosakan memasuki diri manusia kerana 6 perkara. Yang pertama, mereka memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal untuk akhirat. Yang kedua, tubuh mereka diperbudakkan oleh nafsu mereka. Yang ketiga, mereka tidak berhenti-henti mengharapkan keuntungan duniawi sehingga menjelang ajal. Yang keempat, mereka lebih suka menyenangkan makhluk, bukan keredaan Sang Pencipta. Yang kelima, mereka menuruti hawa nafsu mereka sendiri dan tidak menaruh perhatian yang cukup kepada sunnah Nabi SAW. Yang keenam, mereka membela diri dengan menyebut beberapa kelemahan kaum muslimin masa awal, seraya menutupi kebaikan-kebaikan kaum muslimin awal tersebut. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi membicarakan tentang mujahadah. Bagaimana kita dituntut untuk sentiasa bermujahadah, kerana satu-satunya jalan untuk kita mendapat hidayah ialah dengan bermujahadah. Sebagaimana berulang kali kita membaca ayat dalam suratul Ankabut ayat 69, bila mana Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah pada jalan kami, maka kami akan beri hidayah pada mereka akan jalan-jalan kami yang sebenar. Dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Di mana Allah mentaklikkan, menggantungkan asbab hidayah itu ialah mujahadah. Siapa pun nak dapat hidayah, besar hidayah yang dia nak, besarlah mujahadah yang dia perlu kena buat. Maka mujahadah menjadi asbab utama bagi mendapat hidayah. Hidayah-hidayah kebaikan, hidayah-hidayah ketaatan, dan lain-lain yang boleh menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, menjadi kewajiban setiap manusia dan setiap orang beriman untuk melawan, bermujahadah. Yang telah kita sebutkan bahawa paling kurang ataupun paling utama mujahadahnya pada 4 perkara. Melawan dirinya sendiri, mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, mujahadatu al-hawa,
dan melawan syaitannya, mujahadatus syaitan, dan melawan dunianya, mujahadatud dunia. Bagaimana dia melawan dirinya sendiri dengan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana dia melawan hawa nafsunya dengan membatasi kehendak-kehendaknya, membatasi kehendak-kehendak jangan terkeluar daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan mujahadah dunia supaya dia tidak terpedaya dan tidak cinta pada dunia, kerana dia akan meninggalkannya dan menuju akhirat. Dan mujahadah syaitan yang sentiasa menyuruhnya supaya tidak bersyukur pada Allah, yang sentiasa akan menyelewengkan jalan kebaikan, kebenaran supaya tidak dilakukan. Ya, ada keadaan manusia yang mampu mengawal dirinya dengan mudah kerana dia memiliki dirinya. Ada pula yang lemahkan diri itu memiliki dia. Dan ada yang tengah-tengah, yang sentiasa berlawan, kejap menang, kejap kalah. Maka apa pun tuan-tuan sekalian, yang perlu kita lakukan ialah, kalau kita tahu bahawa kehendak kita lebih cenderung kepada hawa nafsu, dan hawa nafsu kita lebih cenderung kepada dunia, dan dunia kita lebih cenderung pada syaitan, maka tidak ada jalan lain bagi menyingkirkannya, bagi membentenginya, melainkan dengan mujahadah. Dan kita lihat antara bentuk mujahadah yang perlu kita lakukan, sebagaimana kata Abu Hafs, ulama yang meninggal tahun 264 Hijriyah. Apa katanya? Dia kata tidak ada jalan yang paling cepat kerosakan berbanding orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya. Artinya di antara perkara yang perlu kita bermujahadah, mencari kekurangan diri kita. Tuan-tuan lihat, mana kurang kita? Pertama, mana kekurangan kita dalam hubungan kita dengan Allah? Dari sudut keimanan kita pada Allah, ketaatan kita, kesegeraan kita dalam melakukan ketaatan, kesungguhan kita dalam melakukan ketaatan. Apakah ia berlaku atau tidak? Waktu mana kita solat, lihat kekurangannya. Apakah sempurna rukun dan syarat? Apakah ada nilai khusyuknya ataupun tidak? Waktu kita berpuasa, lihatlah niat dan tujuan kita, dan tengok apakah pengisiannya, mana kekurangannya. Waktu kita melakukan kebaikan dan kebaikan, kebaikan demi kebaikan, tengok kurangnya kat mana. Jangan melihat lebihnya, lihat kurang. Seumpama seorang tukang masak, dia sentiasa bertanya apa kekurangannya untuk menjadikan masakannya lebih baik. Dia tak perlu bertanya di mana kelebihannya, kurang kat mana, untuk diperbaiki. Maka ini cara kita melihat kekurangan kita. Yang kedua, melihat kekurangan kita dengan makhluk pula. Tadi kita dengan Allah, disebut ibadat. Kerana Islam terbina dengan dua tali, hablum minallah wa hablum minan nas, tali Allah dan tali manusia. Sebahagian daripada ketaatan kita bergantung, berkait dengan manusia. Maka kita mula melihat kekurangan kita. Hubungan kita dengan ibu bapa kita dulu, mana kurang dia? Jangan rasa saya ni anak taat, anak patuh. Lihat kurang kat mana. Barangkali pernah satu hari dipanggil, kita tak menyahut. Barangkali pernah satu hari dalam hati kita memarahinya. Barangkali pernah satu hari kita mengingkari kehendak dia. Barangkali ada dalam satu hari kehidupan kita, kita tidak menyempurnakan khidmat kepadanya. Kemudian lihat pula kekurangan hubungan kita dengan guru-guru kita. Kita ni tok guru ramai. Daripada kita jahil, tak reti apa, masuk tadika, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, masuk college, universiti, politek dan sebagainya. Mereka telah membentuk kita. Wa ima dunia kita, wa ima akhirat kita. Maka kita lihat apa kekurangan kita dengan guru-guru kita. Barangkali pernah satu hari kita tidak beradab dengan mereka. Maka baiki. Siapa pun guru kita yang pernah memberi ilmu kepada kita, maka hendaklah kita menghormati dia. Dan yang ketiga, ialah melihat
orang-orang yang mempunyai hak kepada kita, ashabul hukuk di kalangan silaturahim kita. Hubungan kita dengan adik-beradik, dengan pak saudara kita, dengan tok-tok saudara, nenek-nenek saudara, sepupu sepapa kita. Dia ada tak kekurangan? Baiki. Kemudian melihat kekurangan kita dari hubungan dengan jiran tetangga. Kita ada jiran ramai. Macam mana hubungan kita dengan jiran-jiran kita? Apakah kita mendatangkan mudarat kepada mereka atau manfaat? Dan kemudian melihat hubungan kita dengan orang-orang yang bermuamalah dengan kita dalam perniagaan. Apakah kita sebagai seorang peniaga berlaku jujur kepada pelanggan-pelanggan kita? Dan apakah kita sebagai seorang customer atau consumer, pengguna, juga memberi hak yang sepatutnya kepada para peniaga? Maka semua itu perlu dilihat kelemahan-kelemahan. Kerana supaya kita menjadi pembeli yang baik atau penjual yang baik. Dan lihat juga kepada orang yang pernah kita berhutang. Apakah kita telah membayar hutang mereka ataupun tidak? Artinya tuan-tuan sekalian, sebagaimana kata Abu Hafs, orang yang tak tengok kekurangannya, maka dia akan binasa. Sehingga dia akan melakukan maksiat yang membawa pada kekufuran dia. Sebab tu hidup kita kat dunia, tuan-tuan, bukan kita nak canang kebaikan kita. Bukan kita nak hebohkan kelebihan kita. Tetapi kita sentiasa ingin melihat mana kekurangan kita. Kalau kita punya teman, kita berkata kepadanya, tunjukkan kelemahanku. Jangan kamu gemar untuk memuji aku. Tunjuk. Sebab itu Umar Al-Khattab berkata, segala puji bagi Allah, orang yang telah menunjukkan keaibanku. Kerana orang yang tunjuk keaiban kita, orang ni sebenarnya nak baiki kita berbanding orang yang puji kita. Tunjuk aib kita kat mana? Sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ketua dan sebagainya. Biar orang nampak, biar orang tunjuk keaiban. Sebab itu bila Nabi SAW berkata, Al-mu'min mir'atu akhi, orang beriman itu cerminan kepada saudaranya. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok wajah kita kat cermin, cermin tu tunjuk apa? Tunjuk yang benar. Cuma beza cermin dengan orang beriman ialah, cermin tak bercakap. Orang beriman dia bercakap. Mak, kau ni bagus, tapi dalam hal ni kau kena baiki. Kau ni pemarah orangnya, cepat marah. Kau ni cepat mengajuk. Kau ni payah nak dengar orang cakap. Engkau ni sentiasa rasa engkau betul, sehingga menafikan pandangan orang lain, tidak menghormati pandangan orang lain. Artinya cermin yang bercakap jauh lebih baik daripada cermin yang diam. Sebab itu kadang-kadang orang buat cerita cermin boleh bercakap. Cermin siapa paling lawa. Sebab tak cukup cermin kau tak bercakap, macam tak sempurna. Orang beriman cermin yang bercakap, yang jujur. Maka dia memperlihatkan sebahagian kekurangan kita sebagai nasihat dalam agama. An-nasihatu fid din. Sebagaimana Nabi sebut, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Begitu sifat mereka. Dan Abu Sulaiman Darani pula berkata, saya tahu bahawa tidak sedikit pun kebaikan dapat ditemukan, melainkan yang aku harapkan pahala di sisi Allah. Artinya tuan-tuan, bila kita buat baik, banyak buat baik kan, banyak mana kebaikan yang kita benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah? Banyak mana? Kadang-kadang kebaikan itu menjadi kebiasaan untuk kita mengambil hati manusia. Atau untuk mendapat kedudukan. Atau untuk mendapat pujian. Atau untuk mengelakkan daripada dikeji, dimaki, dihina. Atau untuk menyelamatkan dia daripada perkara yang ditakuti. Sedangkan kita buat satu amalan, pertama-tamanya mengharapkan pahala dan redha di sisi Allah. Baik saya puasa, zakat, menunaikan haji, menunaikan umrah, saya baca Quran, saya menyuruh yang baik, saya mencegah kemungkaran, saya berada dalam kelompok-kelompok orang baik, bersahabat dengan orang baik, semuanya saya mengharapkan pahala di sisi Allah. Tetapi ini perlukan mujahadah. Kita sentiasa, sebab itu kita lihat bagaimana ulama-ulama kita sentiasa ajar kita waktu niat, lafaz niat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala.
Kita diajar daripada kecil lagi. Waktu kita semayang, kita lafaz ni, usalli salatas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kerana Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan mengikhlaskan diri mereka hanya kepada Allah. Sebab itu syaitan paling takut orang ikhlas. Syaitan kata, aku akan sesatkan semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka hamba-Mu yang ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, kita sentiasa nak tengok amalan kita ni biar kerana Allah. Waktu kita tolong isteri kita kerana Allah, bukan supaya kita di viral suami misalnya, bukan, kerana Allah. Orang nak viral nombor 2. Waktu kita mendidik anak-anak kita kerana Allah, mereka amanah yang Allah beri pada kita. Waktu kita bersama dengan orang soleh kerana Allah, bukan nak glamour sebab kita kenal tok guru ramai, kita kenal ulama-ulama yang popular satu dunia, bukan, kerana Allah, supaya mendapat kebaikan nasihatnya, supaya ia jadi asbab kepada syafaat pada hari kiamat kelak. As-Sari dalam bab mujahadah juga, Sari berkata, waspada dengan beberapa orang ni. Yang pertama ialah orang yang suka orang kaya. Berjiran dengan orang kaya, maknanya suka orang kaya je. Dia tak nak kawan orang miskin, tak nak. Standard dia, level dia orang kaya. Dia tak mungkin kawan orang miskin. Nak duduk, nak makan, nak bersembang, tak ada. Nak berjiran orang miskin, jauh sekali. Maka dia pun bercakap sebagaimana bercakapnya orang kaya. Hal dunia semata-mata. Sebab itu Nabi SAW dalam doanya, Nabi kata, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku pohon padamu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, dan mencintai orang miskin. Nabi tak kata mencintai orang kaya, sebab orang kaya pantas, semua orang cinta orang kaya ni. Tapi Nabi sebut, aku nak cinta orang miskin. Supaya apa? Tidak ada keinginan kita menghina orang miskin. Kita selesa duduk dengan mereka, tenang dengan mereka. Bahkan kita bergembira. Imam Auza'i, bila mana dia kuliah, mana-mana orang miskin disuruh duduk depan sekali, kerana dia menghormati mereka. Yang kedua, kata Sari As-Saqati, ialah pembaca Quran yang suka mengunjungi pasar. Qurra. Qurra yakni orang-orang yang Allah beri kelebihan kemahiran Al-Quran, tapi cenderungnya untuk berada di pasar-pasar. Masuk pasar-pasar ni tuan-tuan, mereka ni suka, dia suka berfoya-foya, berlepak-lepak kat pasar. Itu mereka lebih suka berbanding duduk masjid. Padahal mereka ni qurra, tapi banyak duduk kat pasar, banyak duduk hypermarket, menghabiskan masa di sana. Dan yang ketiga, ulama yang mendekati penguasa. Tentu ia berbeza antara ulama yang mendekati penguasa dengan penguasa yang mendekati ulama. Kalau penguasa mendekati ulama, ia penguasa yang bertakwa. Tapi ulama yang mendekati penguasa, maka ia terfitnah dengan dunianya. Sebab itu para ulama sentiasa berpesan, hati-hati kamu dengan penguasa, hati-hati kamu dengan orang yang kuasa. Wa imma dia akan merosakkan akhirat kamu, atau dia akan merosakkan dunia kamu. Sekiranya dia suka, dia akan rosakkan akhirat kamu. Kalau dia tak suka, dia akan rosakkan dunia kamu. Habis kena penjara, kena tangkap. Dia tak suka. Waktu kita ni dia suka, okey, semua majlis rasmi kita lah ceramah ni, sebab dia suka. Tapi akhirat kita mungkin rosak, sebab kita akan ikut dia je cakap apa. Waktu dia membenci kita, dia akan tangkap. Bagaimana ulama-ulama yang ditangkap oleh pemerintah kerana dibenci, tidak ada sebab yang lain, dibenci, tangkap, sombak dalam penjara. Walau mati dalam penjara, dia pun tak kisah. Sebab itu hati-hati dengan ulama yang suka mendekati penguasa, kerana fatwanya tidak benar. Fatwanya tuan-tuan tidak punya roh yang sebenar. Sebab cenderungnya untuk mendapat persetujuan orang yang berkuasa. Walau fatwa tidak perlu kepada persetujuan orang berkuasa.
Bukan semua orang yang berkuasa dan tak berkuasa tunduk pada fatwa. Tapi oleh kerana dia dah dilatih menjadi ulama pemerintah, mesti tunduk pada penguasa. Penguasa kata tak boleh ni, kamu kena tukar. Dia pun tukar. Ini kerosakan. Zunnun al-Misri menyebut kerosakan akan masuk dalam 6 perkara. Tujuan Zunnun menyebut ni tuan-tuan sekalian, untuk bila kita bermujahadah, kita perlu ada ilmunya. Mujahadah ni bukan kita kerukkan dahi kita, pejam mata kita, genggam erat tangan kita, mujahadah. Bukan begitu. Mujahadah, pintu utama yang kita kena ada ialah ilmu dia. Senjata pertama kita kena ada ilmu. Baru mujahadah tu betul. Tidak mujahadah tak betul. Dia macam orang angkat besi berat. Bukan masuk gym angkat semua benda. Itu nama mujahadah, bukan. Dia kena ada ilmu. Supaya tak rosak fizikalnya. Bisek, tricepnya. Supaya dia punya badan-badannya tak sakit-sakit. Maka dia pun ada instruktor. Instruktor pun ajar mula-mula warming up dulu. Sebelum working out ni, warming up. Okay, ambil yang ringan dulu. Okay, mulakan dengan senaman bahu. Mulakan dengan bicep dulu. Okay, tricep. Sekarang dengan kaki pula. Okay, dah. Rehat 10 minit. Okay, teruskan. Bayangkan seorang yang cuma bersemangat kosong, nak tubuh berketul-ketul besar, dia pun masuk gym, dia angkat semua benda, lepas tu demam sebulan. Koyak tisu sana, koyak tisu sini, dah tak dapat apa dia. Sebab itu mujahadah ni bukan semangat, tapi semangat yang berpaksikan ilmu. Maka 6 ni kena kejaga. Pertama, orang yang memiliki niat yang lemah dalam melakukan amal untuk akhirat. Contoh kalau kita azaman kita tak kuat, maka kita gagal mujahadah. Sebab itu Ahnaf bin Qais, seorang tabi'in yang masyhur. Orang menceritakan waktu mereka bermusafir berjalan dan dia berqiyamul lail malam hari. Maka tiba-tiba dia ambil tangan dia, dia letak ke api. Dia letak ke api. Lalu dia berkata, "Ya Hanif, ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadza? Ma hamalaka ala ma sana'ta yawma kadza?" Apa yang menyebabkan kamu berani buat benda tu hari ni? Buat benda tu hari ni. Yang ni dia memuhasabah dirinya pada kelalaian dia dalam mentaati Allah. Tak tangan ke api ni. Lihat bagaimana semangat dia kuat. Kita tuan-tuan semangat. Dan kita tak reti nak menguatkan semangat kita sendiri. Mereka letak tangan ke api. Nah, ni baru api dunia. Bagaimana api neraka? Apakah berani kamu buat maksiat? Terhenti diri mereka. Mereka membina azam yang kuat. Dengan mujahadah. Dengan keadaan. Dengan cara untuk menjadikan kuatnya semangat mereka. Tubuh mereka diperbudak oleh nafsu. Contoh yang menjadikan gagal mujahadah. Bila nafsu mula meraji'i kita. Kehendak nafsu kita utamakan dan ia menjadi prioriti. Maka kita nak tahu bagaimana kita memenuhi kehendak nafsu bila mana hal-hal agama bukanlah prioriti. Kita cerita ekonomi je. Agama ni kemudian sekali. Agama tak ada kepentingan bagi kita. Agama tak ada nilai komersial. Kita nampak dunia. Maka itulah orang yang meletakkan hawa nafsu dia. Jadi kita tengoklah diri kita tuan-tuan. Kita letak hawa nafsu ke, kita diperbudakkan oleh hawa nafsu. Nak tidurlah. Tanpa berfikir untuk bangun menunaikan ibadat pada Allah. Nak cari rezeki, carilah. Tanpa fikir halal dan haram. Ini yang diperbudakkan oleh hawa nafsu. Yang ketiga, mereka cuma harapkan untung duniawi je. Tak ada cerita pahala. Kita cuma cerita melabur ni dapat berapa pulangan. Jangan cerita sedekah. Sedekah ni tak ada keuntungan. Mereka nampak untung duniawi. Kita tanya, banyak mana pun kamu untung duniawi, apa sebenarnya kamu dapat? Rumah besar, kereta mewah, lepas tu dapat apa? Apakah kamu akan tenang dengan semua benda ni? Ia bukan syarat ketenangan. Benar. Yang tenang cuma nafsumu, bukan hatimu. Memanglah hati kita tenang, rumah besar, kereta besar. Tenang, nafsu. Tapi nafsu tenangnya sekejap.
kerana dia mula akan kelang kabut. Tetapi kita nak tenang pada iman kita dengan melihat akhirat. Kemudian perkara yang menyebabkan gagal mujahadah, seorang yang lebih suka menyenangkan makhluk, bukannya redha Allah. Yang penting orang puji, yang penting orang like. Orang keji dia takut sungguh, sehingga dia lupa tentang keredaan Allah, dia lupa tentang perintah Allah. Tuan-tuan sekalian, lihat dalam diri kita, seharian apakah kita meletakkan redha Allah? Bahkan kita sanggup biarlah orang marah pun, kerana ini Allah redha. Kita gerak anak kita subuh, biar anak kita tak suka kita pun. Kita suruh anak kita mengaji, biar anak tak suka pun, kerana kita nak dapat redha Allah. Kita nasihat yang baik, walaupun nasihat ni orang tak suka, tak apa, kita nak redha Allah. Yang kelima, dalam perbuatan mereka tidak mau mengikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, mujahadah mesti dengan sunnah Nabi. Bukan, saya nak mujahadah sekarang Ustaz, Zuhur saya nak solat 8. Tak boleh, Zuhur 4. Bukan mujahadah kamu solat 8. Bukan, Ustaz saya nak buat macam ni, saya nak puasa, saya nak buka pukul 11 malam. Jangan, itu bukan mujahadahnya. Mesti ikut sunnah Nabi. Puasa maghrib buka. Saya nak qiyam mulai, saya nak qiyam Ustaz. Jangan qiyam sepanjang malam. Bini kan ada hak juga. Tanya juga isteri kamu, dia ada hak. Maka kita kena ikut sunnah Nabi. Saat saya nak duduk dalam gua, nak taat pada Allah, tak boleh. Kita ada masyarakat, kita ada mak ayah, kita ada negara yang perlu kita jaga. Yang nak duduk dalam gua tu kenapa? Sunnah Nabi kat mana? Nabi-Nabi dia tak duduk dalam gua. Ya, duduk sekejap, kemudian keluar untuk menjaga masyarakat. Duduk bagi membersihkan diri. Kita duduk sembunyi, bukan bersih diri, sembunyi, takut menghadapi realiti. Dan yang keenam, mereka ini orang yang lemah mujahadah, dia cari pandangan-pandangan yang lemah ulama untuk dijadikan sebagai pendapat dia. Dan dia menyembunyikan pandangan-pandangan yang kuat. Dia cari mana-mana pandangan lemah, itu pegangan dia. Pandangan-pandangan yang kuat, itu yang dia tak sebut. Sebab apa? Dia nak bermain-main dengan agama. Maka ini kelompok-kelompok yang gagal mujahadah. Sebab itu tuan-tuan, mujahadah bukan sekadar memerlukan kesungguhan kita, kesedaran kita, keazaman kita, kesungguhan kita, juga perlu pada ilmu kita, dan perlu pada contoh tauladan. Contoh tauladan banyak. Kita bila baca kisah seorang ulama bernama Ibn Summah, contoh tauladan dalam dia mujahadah. Dan dia pun duduk lepas solat, dia muhasabah diri dia. Maka dia pun tengok, ya Allah, umur aku dah 60 tahun. Berarti umur aku ialah 21,500 hari. 60 tahun berarti aku dah hidup kat dunia ni 21,500 hari. Macam mana aku nak jumpa dengan Allah dengan tempoh panjang ini, dengan kekurangan dan maksiat yang mungkin aku lakukan. Maka ini macam mana dia menjana semangat dia. Tentang kita ni umur berapa? Umur kita. Memang kalau tengok 30 tahun macam sikit. Cuba kita pecahkan jadi hari. 30 tahun tu tuan-tuan jadi hari. Maknanya 10,000 hari atau 11,000 hari dah kita. Hampir 11,000 hari. 11,000 hari kita hidup. Ya Allah, hari-hari tu belum kita pecah jam. Berapa ratus ribu jam ni tuan-tuan, kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Setiap perbuatan kita, tak takut ke kita? Kerana itu perlu kita setiap hari bermuhasabah untuk menguatkan nilai mujahadah. Kalau kita gagal untuk bermuhasabah, kita gagal untuk bermujahadah. Sebab mujahadah tidak datang melainkan dengan muhasabah. Muhasabah lagi, ya Allah, aku nak jadi apa duduk kat dunia? Kawan-kawan aku dah ramai mati. Saudara mara aku pun dah hilang dah. Tak ada apa dah. Untuk apa lagi aku cinta dunia? Untuk apa lagi aku dihanyutkan dengan kelalaian dunia? Bukankah ada akhirat yang Allah janjikan lebih indah, abadi? Kenapa aku tidak menerima tawaran Allah yang hebat itu? Kenapa aku mengabaikan apa yang Allah nak kebaikan untukku?
Lalu aku menghancurkan diriku dengan mengikut hawa nafsu. Muhasabah tuan-tuan. Bila kita muhasabah betul, mujahadah pun datang. Saya dah nak tinggalkan kehidupan yang lain-lain ni. Saya tak nak kehidupan yang sia-sia. Saya tak nak lagi peduli orang-orang yang menjadikan saya rosak binasa. Kita ada akhirat. Kita akan kembali pada Allah. Detiknya begitu dekat. Ajal kita begitu hampir. Maka jangan kita dilambung dengan angan-angan kononnya kita panjang usia. Oleh sebab itu, bermuhasabah dan bermujahadahlah. Moga-moga kita benar-benar kembali pada Allah sebagaimana Allah Ta'ala ajar, sebagaimana Allah ingatkan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan yang redha dan diredai, dan jadikanlah, masuklah syurgaku, dan jadikanlah di kalangan hamba-hambaku. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.